sama lagi berkaitan dengan tajuk wave. Okay. So hari ini kita akan masuk ke topik yang kelima, iaitu diffraction of wave. Okay. Diffraction adalah bermaksud pembelauan. Okay, pembelauan. Cikgu minta maaf, cikgu kita terpaksa tangguh kelas kita sampai ke malam ni. Okay, pagi tadi ada appointment doktor anak cikgu. Okay. Malam ni lah. Okay, baik. So, untuk diffraction of wave, kita tengok untuk gambar ini. Photograph 5.12. Okay. Embankment at Marang, Terengganu. So, dekat bahagian sini ada fenomena. Di mana fenomena tersebut adalah berkaitan dengan okay. So, okay, diffraction tadi cikgu cakap dalam bahasa Melayu dia adalah pembelauan. Okay, pembelauan tu itu macam mana? Okey, pembelauan untuk gelombang itu adalah macam mana? Contohnya dalam gambar ini. Okey. Okey. So kalau kamu tengok dekat bahagian tempat Marang Terengganu ni, okey, dekat Terengganu, ini adalah laut. Ada bahagian A, ada bahagian B. So kalau kamu tengok dekat bahagian A ni laut macam biasalah. Okey, laut macam biasa. Tapi dekat bahagian B ni dia ada letakkan barrier. Dia ada letakkan concrete barrier ataupun penghalang. Okey, buat konkrit satu konkrit penghalang buat bahagian ni, di mana air laut tersebut daripada air laut biasa dia akan pergi ke bahagian darat. Dia akan melalui ruang di antara barrier tersebut. Bila kamu tengok ruang di antara barrier tersebut, permulaan wavefront dia bentuk macam ni, straight macam ni, straight macam ni, straight. Tapi bila dia masuk ke bahagian dalam barrier, kamu tengok pattern dia. Cuba bagi tahu cikgu, pattern dia akan jadi ni straight. Tapi bila masuk ke bahagian dalam ruang untuk bahagian barrier ni, apa bentuk pattern untuk wavefront bagi bahagian B? Kalau respon? Ni straight. So yang ni, kamu nampak bentuk dia macam mana? Wavefront dia. Respon. Tak nampak ke? Okey tak? Nampak tak? Nampak cikgu. Ya. Kalau nampak bentuk dia macam mana? Ni straight. Ini? Dia sengit ke tepi. Membesar. Membesar, membengkok. Ya betul. Dia sengit ke tepi. Dia curve. Macam ini. Okey, macam ini. Okey. Permulaan wavefront dia straight, tapi apa dia ni, wave yang masuk ke bahagian dalam di antara barrier ini dia menyebabkan wave tersebut akan jadi bengkok. So ini adalah fenomena untuk pembelauan. Kita akan belajar nanti sebab apa dia buat macam ni. Okey? Sebab apa perlunya barrier macam ini yang menyebabkan wave ini ada certain dia akan tumpu kat bahagian tengah ni, masuk bahagian tengah ni dia keluar balik. Sebab apa dia buat macam ni? Okey, sekejap lagi kita akan belajar. So ini adalah fenomena untuk diffraction. Okey, pembelauan bagi gelombang. So diffraction of wave can happen to water, light and sound wave. Okay. So untuk wave tersebut dia boleh terhasil, diffraction ini boleh terhasil dari segi bahagian gelombang untuk air, gelombang untuk cahaya dan juga gelombang untuk bunyi. Okay, kita pergi kepada eksperimen. So to show the diffraction of water, light and sound wave. Okay. So untuk water lebih kurang macam laut ni lah. Okay. Di mana yang ini cikgu pernah beritahu kamu kita tak dapat buat eksperimen ni. Tapi cikgu pernah tunjuk video kepada kamu. Apa nama tank ni? Tolong respon? Kalau ingatlah nama dia. Ripple tank. Bagus, betul. Namanya adalah Ripple tank. Okay. So tank ini digunakan, kita masukkan air ke bahagian Ripple tank ini, ada vibrator, ada
vibrator tu bergegar untuk air tersebut. So dia akan menghasilkan wave. Okay. So untuk diffraction ini kita akan letakkan barrier. Macam cikgu cakap tadi barrier. So ada satu barrier dekat bahagian sini, ada satu barrier dekat bahagian sini. So bila kita letakkan vibrator kat bahagian sini, wavefront akan terhasil straight. Dia akan menuju ke atas. Jadi bila dia vibrate bahagian sini, wave tersebut akan bergerak naik ke atas. So dia akan melalui bahagian di antara dua barrier ini. So bila dia melalui dua barrier ini, macam gambar di bahagian atas, apa akan berlaku untuk wavefront bila dia dah lepas bahagian barrier? Tolong respon. Macam gambar atas tadi, macam mana bentuk dia? Mula straight, lepas tu dia akan jadi wavefront. Dia akan jadi apa? Bahagian atas ni, bila dia dah lalu kat bahagian tengah-tengah di antara dua barrier, macam gambar atas tadi, dia akan jadi Betul. Dia akan jadi curve. Suppose dia akan jadi macam ni. So ini fenomena diffraction of water wave bagi gelombang untuk air. Okay. Nanti kita akan tengok sesuatu dia punya karakteristik dan juga comparison before and after the gap. Okay. Nanti kita akan tengok. So kita tak buat eksperimen ni. So nanti cikgu akan tunjuk video je lah. Okay, seterusnya diffraction of light wave. So untuk light wave juga, cahaya juga kita akan buat eksperimen untuk tahu pembelauan bagi cahaya. So pembelauan bagi cahaya ini kita akan letakkan di antara narrow slit. Bermaksud dekat bahagian ni laser, ada cahaya light. So light tersebut akan travel dekat bahagian yang di mana dia ada narrow slit. Narrow slit tu adalah apa? Dia sama saja macam water wave tadi ni slit, contohnya ni slit. Narrow slit tu adalah apa? Ni satu slit. Lepas tu satu slit. Okay. Cahaya ini laser. Cahaya tersebut akan melalui di antara slit. Alamak, sorry lah. Cahaya patutnya lurus kan, ni senyit lah. Bayang cahaya dia straight je ni straight cahaya. Dia akan melalui di antara slit. Untuk eksperimen bagi light wave, okay, kita akan gunakan slit. Tadi kalau untuk water wave kita namakan yang ini sebagai apa tadi? Penghalang dekat antara dua ni kita panggil sebagai apa untuk water wave? Respon? Barrier. Okey, barrier. Tapi kalau untuk light wave kita akan gunakan namanya adalah slit. So narrow ini adalah ruang yang sempit di antara slit tersebut. Okey? Dan selalunya yang paling famous untuk eksperimen bagi slit ini daripada researcher adalah Young's double slit. Namanya adalah Young's double slit. Okey. Yang ini nama orang, dia menggunakan slit yang dua slit. Nah, ni ada satu slit lagi. So light wave yang melalui di antara double slit tersebut, kita akan tahu fenomena bagi diffraction, pembelauan. Okay? So lebih kurang macam itulah. So tolong ingat pembelauan ini berlaku disebabkan oleh apa? Cahaya tersebut dia akan melalui dua barrier. Okay? Dua barrier menyebabkan dia akan berlakunya diffraction. Lebih kurang sama macam water wave. Okay? Baik, seterusnya. Ini ada wide slit, narrow slit, large pinhole dan juga small pinhole. Jadi kita akan tengok. Seterusnya, diffraction of sound wave. Yang ini selalu sangat terjadi pada fenomena ini, memang selalu kamu akan dapat hadapi dalam kehidupan seharian. Di mana, contohnya dalam gambar ini, okay, ini ada loudspeaker. So dia akan pasang sound kat bahagian loudspeaker ni, sound akan terhasil. Lepas tu ada position X dan juga position Y. Kata kalau position X ni ada mamat seorang ni. Position Y ni juga ada mamat seorang ni. Mamat X dan juga mamat Y. Cikgu nak tanya, mamat X ni confirm lah akan dengar kan sebab loudspeaker ada kat bahagian sini. Sekarang cikgu nak tanya, yang ini ada dinding. Mamat Y ni duduk di antara dinding. Duduk dekat belakang dinding ni. Loudspeaker ni dia pasang sound tersebut.
Mamat Y ini dia dengar ataupun tidak sound daripada loudspeaker? Tolong respon. Dia dengar ataupun tidak sound daripada loudspeaker ni, Mamat Y ini? Tolong respon. Dengar. Dengar. Dia dengar. Sebab apa? Even dia ada obstacle, okay, yang ini, dinding ini kita panggil sebagai obstacle, halangan. Dia menghalang daripada sound wave tersebut dia travel. Okay? Sebab kamu kena ingat sound wave tersebut bila ada dia ada barrier ke atau ada obstacle, bila kita sound wave tersebut kena saja pada obstacle tersebut, so dia tak dapat tembus, contohnya dia dapat tembus. So dia mesti akan lalu dekat bahagian lain. So sound wave tersebut daripada loudspeaker ni dia tak dapat tembus daripada bahagian dinding ini, tetapi disebabkan oleh fenomena bagi diffraction, pembelauan. Di mana dia akan cari ruang-ruang lain untuk bahagian udara, dia akan terbelau, dia akan diffract. Yang menyebabkan position Y juga akan dengar. Cumanya, saya nak tanya, X dengan Y, mana yang lagi clear? Dengar loudspeaker tersebut, respon? X. X. Sebab dia direct dia betul. X good. Sebab dia direct daripada loudspeaker tersebut. Y, dia still dengar. So, bila dia dengar, bermaksud bahawa diffraction berlaku. Cumanya kurang sedikit dia punya sound dibandingkan dengan X. Okay? So, ini adalah fenomena diffraction. Di mana ada barrier ataupun ada obstacle yang menyebabkan sound wave tersebut dia akan terhalang, tetapi dia akan diffract. Pergi ke tempat lain, di mana bila orang tu duduk tempat lain, selagi ada medium udara, selagi itu dia boleh dengar. Sama juga lah macam kamu, contohnya dekat Blok Academy, kita pasang zikir contohnya dekat bahagian Blok Academy tersebut. Okay? Loudspeaker tersebut dekat bahagian atas, so kamu duduk dekat dalam bangunan. Okay? Supposedly banyak obstacle sebab ada dinding, ada mirror. Okay? Tetapi disebabkan itu kamu dengar, still dengar juga disebabkan oleh apa? Diffraction berlaku. Okay? Pembelauan itu berlaku. Baik, seterusnya. So, kita pergi kepada maksud untuk diffraction. Diffraction of wave is the spreading of wave when the wave propagate through a slit or side of a barrier. Tolong ingat, ini adalah definition bagi diffraction. Okay, spreading of wave maksudnya gelombang tersebut akan menyebar, tersebar. Okay, spread. Okay, gelombang tersebut akan tersebar apabila wave propagate through a slit. Di antara slit tersebut adalah contohnya, slit tersebut adalah di mana wave tersebut dia akan travel dalam satu ruang di antara dua, kan tadi cikgu cakap slit kan, yang dalam eksperimen untuk light wave slit. Okay. So wave propagate through a slit maksudnya di antara slit tersebut dia akan menyelit wave tersebut, okay, supaya dia dapat menyebar, okay, to slit, ataupun melalui barrier. Barrier tadi macam contohnya water wave yang barrier tadi, ataupun yang obstacle, contohnya yang Mamat duduk kat sini yang tadi tu, ada speaker, okay, ada speaker. So yang ini barrier ataupun obstacle contohnya. So bila dia lalu dekat bahagian barrier, sound wave tersebut masih lagi boleh didengari oleh Mamat ini. Okay, so dia melalui slit ataupun melalui barrier, wave tersebut masih lagi boleh tersebar, spread. So itu maksud diffraction. Spreading of wave when wave propagate to slit or side of a barrier. Okay. Baik. So untuk diffraction, dia masih lagi ada karakteristik-karakteristik di mana bila dia dah lalu dekat bahagian slit ataupun barrier, okey, bila dia dah menyebar, bila dia dah terbelau, so kita akan tengok adakah wavelength, frekuensi dia affected, speed, amplitude dan juga direction. Okey. So, kita tengok daripada gambar ni, baru kita dapat tahu dekat bahagian sini. Okey. Cikgu tak nak sentuh atas ni dulu, kita tengok daripada gambar dulu. Ini contoh diffraction yang berlaku, pembelauan yang berlaku.
ini dia akan melalui di antara slit, okey, ataupun barrier. Dia akan lalu di antara barrier, dua barrier. Okey. So, kalau kamu tengok dekat bahagian sini, ini ada okey, ini di antara satu wavefront ke satu wavefront kita akan dapat apa? Tolong respon. Dah belajar dah sebelum ni. Satu wavefront ke satu wavefront kita akan dapat length. Wavelength. Wavelength. Okey. Kita Wavelength. akan dapat wavelength. Okay. So cikgu nak tanya, wavelength sebelum masuk ke bahagian barrier ini ataupun dekat bahagian dua slit ini, okey. Dan juga wavelength apabila dia dah keluar. Kita tengok. Kalau orang fizik ni dia tengok sekali dia dah tahu, ataupun orang mat dia dah tahu dah. Dia punya length dia sama ataupun berbeza? Respon? Sama. Sama tu Riza? Wavelength dia adalah sama. Sebelum, before, adalah sama dengan wavelength after. So, wavelength before dan juga after dia tidak berubah. Okay? So, kalau kamu tengok dekat bahagian atas ni, wavelength no change. Okay? Sebab apa wavelength no change? Disebabkan oleh wave speed does not change. Bermaksud bahawa apabila bahagian wavefront ataupun ombak ini, bila dia masuk dekat bahagian barrier ini, dia akan menyebabkan wave speed juga tidak berubah. Maksudnya hal laju dia sama saja. Hal laju ke sini sama, hal laju ke sini sama, hal laju ke sini sama. Bila hal laju dia sama, bermaksud wavelength juga sama. Sebab wavelength dengan hal laju kita boleh kaitkan dengan satu formula. Apa formula yang kita boleh kaitkan? Wavelength dan juga speed. Respon? V is equal to apa? Ingat lagi tak? Dalam tajuk wave. Lambda dark frequency. Okay, good. Lambda dengan frekuensi. Ya, betul. So apabila velocity dia, katakanlah nilai dia tak berubah, constant itu. So dia punya wavelength juga adalah constant. Okay, tidak berubah. Frekuensi juga constant, tidak berubah. So ketiga-tiga variable ini kesemuanya tidak berubah. V is equal to lambda. Okay. So apa function untuk diffraction ni kalau kita tak nak bagi dia laju? Okey, ada function dia. Okey, kejap. Kita teruskan ni. Ini function untuk pembelawan sebenarnya. Amplitude. Okey? Amplitude. Kita ingat balik berkaitan dengan subtopik yang pertama. Okey, fundamental of wave. Mula kita belajar dulu. Apakah maksud amplitude? Tolong respon. Maximum displacement. Bagus, betul. Maximum displacement. Kalau dalam graf, distance versus displacement versus time contohnya. Sorry, displacement versus time. Okay. So, kita akan dapat graf sinusoidal contohnya. Okay. Okay. So bila displacement tersebut paling highest ini, peak ni, dia adalah amplitude. Okay. Paling highest peak itu adalah amplitude paling highest. Okay. Cuma ingat ini berbeza arah. Ingat balik sebelum ni. Atas ni arah yang katakanlah kalau kita buat penuh lembab, ni arah kanan, ni arah kiri contohnya. Okay. So the highest displacement. So balik kepada bahagian sini amplitude, katakanlah cikgu bagi contoh water wave, ombak. Kamu tengok dekat bahagian background cikgu ada ombak kan, ombak. So cikgu nak tanya, kita akan measure amplitude tu untuk ombak yang mana satu? Tolong respon. Kalau ombak, macam mana kita nak kira amplitude dia? Hello, ombak. Kalau dalam gambar ni pun lebih kurang dah tahu dah. So ombak tu kita measure daripada ketinggian ombak ke? Ketinggian ombak. Ya, betul, bagus. Ketinggian ombak. Ketinggian ombak itu menunjukkan bahawa dia punya energi, tenaga dia. Makin tinggi ombak, energi makin bertambah ke makin kurang? Tolong respon. Bertambah. Makin bertambah. Sebab tu kalau tsunami, kalau ombak tersebut tinggi,
membadai darat, so dia akan menyebabkan apa dia ni, kemungkinan dia akan bawa apa dia ni, kereta contohnya. Kemungkinan kalau lagi laju lagi dia akan memusnahkan bangunan contohnya. Okey. So disebabkan oleh apa, dia ada momentum dan juga dia ada energi. Makin tinggi ombak, energi makin bertambah. So, apa function untuk diffraction ni sebenarnya? Ini main function dia, iaitu amplitude kita kurangkan, decrease. Bermaksud bila dia katakanlah ada barrier, ada slit, kita masukkan ombak tersebut di antara barrier tersebut, bila amplitude dia makin kurang, maksudnya ombak dia makin apa? Dia akan makin jadi apa? Berkurang. Makin berkurang, maksudnya makin pendek lah. Ombak dia tak adalah tinggi, ombak dia pendek contohnya. Kalau ombak dia pendek, energi dia akan jadi macam mana? Respa? Kurang juga. Kurang juga. Ya betul, energi dia akan jadi kurang. So bermaksud dekat bahagian sini high energy. Bila dia masuk je saja dekat bahagian slit ataupun dekat bahagian barrier ini, okey, bila dia jadi curve ni, yang curve ini dia akan jadi low energy. Apa function dia bila dia jadi low energy? Okey, so ini function dia. Sebab apa dia buat dekat bahagian Marang Terengganu? Okey, kita tengok dekat bahagian dalam gambar ni. Patah balik. So, yang ini ombak kuat. Masuk dekat bahagian sini ombak dia perlahan. Siapa boleh beritahu cikgu, sebenarnya bila dia buat yang ini, sebenarnya dia letak apa dekat bahagian dalam barrier ini? Ada sesiapa pernah tengok tak? Dia letak apa dekat bahagian dalam barrier ini? Belum respon? Ke tak tahu? Ni barrier, laut. Tak tahu. Ada siapa tahu? Tak tahu langsung. Dia macam Macam energi dia cikgu. Saya tak tahu lah. dia letak apa dekat bahagian kawasan yang letak barrier ni? Tak tahu. Dia letakkan apa? Tak tahu. Dia letak Tahu. tak tahu. Okay. Dia letakkan kapal. Apa benda cikgu lukis ni kapal? Dia letakkan kapal. Okey, kapal kapal ke sampan ke dia letakkan ke bahagian dalam ni untuk mengelakkan bahawa kapal tersebut kalau kita letakkan dekat bahagian luar ni, katakanlah kapal kamu letak kat bahagian luar, ni kotak ni kapal lah, cikgu gambarkan. So bila ombak yang besar dia lalu terus pergi ke bahagian darat, apa akan jadi pada kapal ini sekiranya tidak ada barrier ni? Tengok respon. Ombak yang besar hentam kapal tersebut. Apa jadi pada kapal Dia tersebut? terperangkap. Karam. Dia karam, okey. Dia akan rosaklah. Sebab apa? Momentum daripada ombak tersebut dia akan hentam kapal tersebut. Lepas tu ada lagi ombak hentam lagi. Makin lama kapal tersebut akan jadi rosak. Tapi sekiranya kamu letakkan kapal kamu dekat bahagian dalam barrier ini, dia akan jadi tak rosak. Sebab apa? Cuba kita juga. Sebab apa tak rosak? Kurang energi daripada wave tersebut. ombak. Ya betul. Ombak. Ombak tersebut akan jadi landai je bila masuk daripada kawasan A ni pergi ke kawasan B. Itu function diffraction. Okey. So untuk water wave lah. Itu function untuk diffraction untuk water wave. Okey. Untuk memastikan bahawa amplitude tersebut akan makin berkurang. So energi untuk apa dia ni, untuk wave tersebut dia akan jadi makin berkurang energi. So kapal-kapal yang berada di bahagian dalam barrier ini akan tidak rosak. Kita boleh long lasting, dia pakai lama lah. Okay, so itu adalah function dia. Lagi satu, kalau nak mandi kat bahagian sini pun agak selamat lah. So disebabkan oleh apa? Bila ombak tersebut masuk ke bahagian sini dia akan jadi landai sahaja. So tidaklah terlalu besar ombak yang akan terhasil nak dibandingkan dengan bahagian luar daripada barrier tersebut. Okay, so itu function. Baik, wavelength, frequency, speed tak berubah, amplitude yang decrease. Direction of propagation dia juga akan berubah daripada one direction kepada too many direction. Ini kalau kamu tengok direction dia satu saja, ke kanan saja. Tapi bila dia masuk ke bahagian lubang di antara dua slit ataupun dua barrier ini, dia akan menyebabkan satu pergi ke atas, satu pergi ke kanan, satu pergi ke bahagian bawah. So dia akan
berpecah. Disebabkan itu bila direction tersebut berpecah, dia akan menyebabkan energi akan berkurang. Ni energi akan menumpuk belah kanan saja. Ya. Yang ini energi tumpu belah kanan saja, tapi bila dia masuk dekat bahagian barrier, energi tersebut terpisah. Satu kanan, satu ke atas, satu ke bawah. So bila energi tersebut spread, contohnya kalau yang ini energi dia 50 joule. Bila dia bahagian sini dia akan spread contohnya. Yang ini akan dapat 20 joule contohnya. Ini 20 joule. Yang ini 10 joule contohnya. Okey? Disebabkan Cikgu. ya ya. Ni ada apply dalam megaphone ke? Apply dalam Macam yang dalam loudspeaker tu, ala yang orang pegang tu, yang dia apa? Dia cakap nanti dia macam amplify tu kan. Dia pakai apa? Dia pakai konsep diffraction ke? dalam loudspeaker dia akan amplify. Megaphone. Megaphone, okey. Dalam megaphone kamu nak amplifykan sound tersebut ke macam mana? Tak, maksud saya dia pakai ke konsep diffraction ni? Kalau untuk megaphone, megaphone tu konsep dia macam mana? Cikgu tak pasti sangatlah berkaitan dengan megaphone. Habis dia, kamu baca tentang megaphone dia berkaitan dengan apa? Senyaplah habis dia. Habis dia? Sebab dia kan macam tak apalah. Tak apalah. Cikgu tak pasti tentang megaphone tersebut. Kalau yang kamu baca tersebut, sekiranya apa dia ni wave tersebut dia melalui di antara barrier ataupun slit dan dia akan menyebabkan direction dia berubah dan juga amplitude dia makin kurang, itu adalah berkaitan dengan diffraction. Boleh Hafiz dia? Boleh cikgu. So kalau megaphone, tak pasti ya megaphone. Nanti kamu PM cikgu and personal cikgu tentang megaphone tersebut. Cikgu tak pasti. Okey, baik. So yang ini contohnya belah kanan ini adalah berkaitan barrier, sound wave barrier, di mana bila ada obstacle ataupun barrier kat bahagian sini, orang yang kat bahagian sini dia still lagi boleh dengar disebabkan oleh sound tersebut dia akan diffract. So melalui satu ruang yang sempit ataupun melalui barrier ataupun halangan obstacle, dia akan menyebabkan diffraction ataupun pembelauan akan berlaku. Okey, baik. Diffraction pattern through a single slit, diffraction pattern through the pinhole. So ini contoh-contohnya. Kalau single slit, kalau kamu boleh tengok dia cahaya dia terpecah macam ni. Kalau melalui pinhole, cahaya dia terpecah macam ni. So diffraction pattern untuk light wave. So water wave, sound wave dan juga light wave. Okey, baik. Seterusnya, factor that influence diffraction of wave. So faktor-faktor yang mempengaruhi untuk diffraction bagi sesuatu gelombang. Kita tengok terus kepada tabelnya. Okay, water wave. Baik. Kalau kamu tengok dekat bahagian ini ada dua variable yang diubah. Okay. Dua variable yang diubah. Okey, satu ini yang ini satu variable, yang ini satu variable. Okey, yang ini variable dia adalah lambda fix. Okey, dia punya wavelength dia sama. Ini wavelength sama. Apa benda yang berubah di antara ini dan juga ini? Variable mana yang diubah? Penuh respon? Yang barrier dia. Barrier dia ataupun dia punya slit. Okey. Ni wide slit, yang ini narrow slit. Okey. Slit tersebut, yang ini slit dia besar ruang dia, yang ini slit dia ruang dia kecil. So, tolong bagi tahu cikgu, di antara ruang besar dan juga ruang kecil, mana yang akan menyebabkan curve itu makin bertambah? Bila dia keluar dia jadi curve lebih lagi. Yang narrow slit. Narrow slit dia betul. So narrow slit ni dia akan menyebabkan dia akan lebih curve. Okey, dia akan lebih curve. Lebih curve okey. Sekarang saya nak tanya, yang lebih curve ni dengan yang kurang curve ini, yang mana satu antara kedua-dua ini yang energi dia kurang? Antara dua-dua ni permulaan tinggi, keluar nanti dia akan jadi kurang. Ni pun permulaan tinggi, energi dia keluar akan jadi kurang. Cumanya antara kedua-dua ni, tolong fikir logik sikit.
Mana satu yang energi dia paling kurang di antara kedua-dua? Narrow sleep. Nero. Betul, Nero. narrow. So dia makin curve, Nero. dia betul narrow. So yang ini makin curve, dia double lagi dia punya energi lagi kurang. Kalau yang ini energi dia pun kurang juga, tapi taklah nak dibandingkan dengan dia punya kekurangan dia nak dibandingkan dengan narrow sleep. So narrow sleep ni curve dia lagi tinggi, energi dia akan lagi kurang disebabkan oleh direction dia akan lagi di spread. Okay? Dia akan menyebar dengan lebih lagi angle dia. Okay? Baik, seterusnya. Untuk yang ini tersebut fix. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, ni slit yang sama ruang dengan bahagian sini. Slit dia tidak berubah, ruang yang sama. Ruang dia sama. Tapi apa yang berubah di antara gambar ini dan juga gambar ini, variable yang berubah? Respon? Wavelength. Wavelength. Kalau ya betul, wavelength. Wavelength permulaan dekat bahagian sini dia pendek. Kalau wavelength dekat bahagian sini dia panjang wavelength. Semuanya cuma nak tanya wavelength sebelum dan juga selepas dia diffract. Dia berbeza ataupun sama? Ulang balik yang tadi. Sama, ya betul. Okey, wavelength dia tak berubah Speed dia tak berubah, frekuensi dia juga tidak berubah. Amplitude yang berubah dan juga direction yang berubah. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini, wavelength antara yang pendek dan juga yang wavelength yang panjang, mana energi yang lebih banyak dikurangkan? Tolong respon. Di antara pendek dan juga panjang? Panjang. Wavelength yang panjang dia akan menyebabkan curve akan lebih banyak terjadi. So energi akan lebih banyak dikurangkan untuk wavelength yang panjang nak dibandingkan dengan wavelength yang pendek. So wavelength yang pendek ni amplitude dia masih lagi, bila dia masuk amplitude dia kurang, semuanya nak dibandingkan dengan long wavelength tersebut dia akan menyebabkan amplitude lagi kurang. Okay. So pattern of wavelength tersebut juga memainkan peranan untuk apa akan berlaku kepada diffraction bagi wave tersebut. So tolong ingat, kalau dia bagi soalan kalau slit yang berbeza, pattern dia macam ini. Kalau wavelength yang berbeza, wavelength yang sama, wavelength yang berbeza, slit yang sama, okey, pattern dia lebih kurang macam ini. Okey. Semua ini tolong ingat, jika kamu lukis sahaja, kamu kena pastikan bahawa wavelength sebelum dan juga wavelength selepas adalah sama. Pakai baris sikitlah bila kamu lukis, bila kamu buat curve ni. Pastikan sama supaya pemeriksa tengok okey sama, maksudnya kamu faham konsep bahawa diffraction ini dia tidak mengubah untuk wavelength. Dia hanya ubah dua benda. Apa dia? Ulang balik. Untuk diffraction dia hanya ubah dua benda sahaja. Apa dia? Amplitude. Satu lagi? Direction. Okey. Direction dan juga amplitude. Okay, effect of diffraction of wave, fixed wavelength, fixed size of slit. So kita akan gunakan yang berbeza wide dengan narrow slit yang tadi tu. Wide and narrow slit. So akan jadi spread out less. Kalau narrow, spreading of wave is more. Okay. Tapi kalau short dengan long yang akan spread more, short akan spread less. Ini yang dalam gambar atas ini. Okay. Ulang balik sahaja. Okay, baik. Seterusnya, diffraction of wave in the daily life. So, yang berlaku dekat bahagian dalam kehidupan seharian kita, water wave. Macam cikgu cakap tadi. Diffraction of water wave produce a calm water region suitable for the king of ship and water recreational activity. So, macam cikgu cakap tadi lah, selalunya kita letakkan dekat bahagian dalam barrier ataupun dalam slit tersebut. Kita akan letakkan kapal contohnya. So, bila berlakunya diffraction, amplitude dia rendah, energi dia kurang, so dia akan menyebabkan kapal-kapal tersebut dia tidak akan rosak. Okay, light wave, contohnya hologram. Hologram produced by effect of diffraction of light are used as a safety features on the card, bank card such as debit card and credit card. So dalam debit card dan juga credit card tersebut dia
akan melalui sama ada slit lah, selalu dia akan melalui slit. Maksudnya light tersebut akan melalui bahagian slit lubang yang kecil yang akan menyebabkan diffraction akan berlaku. So proses untuk hologram ataupun dekat bahagian dalam bank card tersebut, kalau kamu tengok dekat bahagian dalam credit card ataupun bank card yang ada apa dia ni, gambar-gambar ataupun light, contohnya gambar helang ni so itu semua disebabkan oleh fenomena bagi diffraction. Okay, sound wave, infrasonic wave produced by elephant have a long wavelength to facilitate long distance communication between elephant. So kalau gajah dia keluarkan sound tersebut, so sound tersebut dia ada wavelength yang panjang. Wavelength yang panjang dia akan diffract more. Macam kita belajar tadi wavelength yang panjang dia akan menyebabkan dia akan wave spread apabila dia melalui barrier ataupun melalui slit. Okay? So dia akan menyebabkan bila elephant tersebut mengeluarkan suara, elephant yang jauh daripada dia pun dapat dengar suara dan dapat cam suara tersebut. So itu cara way of communication di antara elephant tersebut lah. Okay, so habis untuk diffraction. Cumanya dari segi lukisan okay. Kita ambil yang C dengan D tu. Yang ini okay, yang A dengan B ni dia melalui yang ini kira obstacle lah. Ini obstacle halangan. Ini halangan. Okay, melalui halangan. Okay. Cumanya kalau yang C dengan D ni dia akan melalui slit. Maksudnya dia akan melalui ruangan. Ruang. Okay. So, untuk C dengan D tu yang kita dah belajar tadi tu. Wavelength dia, ini sama ke tak ni? Ini tak sama lah wavelength ni. Okay. So, kalau fikir logik, kalau yang bahagian C ni narrow slit ke wide slit kalau yang ini? No respon? White slit. Dia wide slit So curve dia bentuk dia curve macam ni ke ataupun bentuk dia curve yang segi macam ni? Dia ada bersegi ke ataupun curve dia curve? Respon? Kalau wide bersegi. Okey, petak. Okay. So bersegi. Okey. Lebih kurang macam ni Cumanya wavelength ini kamu kena hati-hati ni cikgu lukis je. Patutnya kamu kena ukur bulan kemarin wavelength di antara dua wavefront ini kenalah sama dengan wavelength yang sebelum. Okey, kalau yang ini pula. Kalau yang ini wide ke ataupun narrow slit? Respon? Narrow slit. Okey, narrow slit. Wavelength ni pun kamu tengok macam panjang juga di antara dua ni. Okey. So bila narrow slit kamu boleh lukis dia akan dalam bentuk curve. Cuma hati-hati dia punya wavelength dia tidak sama daripada sebelum dan juga selepas. Wavelength yang ini dan juga wavelength yang ini sudah sama. Okey. Baik, itu cara lukis untuk diffraction. Diffraction senang saja cara lukisan ni. So yang bahagian atas ni, okey. Bahagian atas ni ini adalah contohnya sound wave Sound wave dia lalu dekat bahagian sini, ada obstacle pula dekat bahagian sini, halangan. So bila ada halangan dekat bahagian sini, dia bukannya sama macam slit ni bukan macam melalui ruang. Ini melalui ruang dia akan jadi curve ni. Sama ada curve ataupun dia akan jadi dalam segi empat jenis. Maksudnya dia akan keluar daripada lubang. Tak. Yang atas ni bukan keluar daripada ruang Atas ni dia hanya lalu ada halangan. Contohnya macam sound wave tadi tu. Kita kamu buka loudspeaker tersebut, okey, ada dinding contohnya. Okey. So pattern untuk yang ini macam mana? Di mana dekat bahagian halangan ini sound wave tersebut tak dapat travel. So bila dia lalu dekat bahagian luar daripada halangan tersebut, wave tersebut akan makin lama dia akan jadi seperti sedia kala kembali. Ini pun sama juga. Wave tu akan kembali kepada sedia kala kembali. Ini pun sama juga. Ada wavelength kat bahagian sini. So wavelength yang sama katakanlah dia akan kembali kepada sedia kala kembali. Okay. Maksud bila dia kena saja kepada obstacle, yang dekat bahagian obstacle tu tak kena. Tapi bila dah lalu daripada obstacle tersebut, wave tersebut akan kembali kepada bentuk sedia kala. Ini lalu obstacle
Maksud dia melalui halangan. Okay, wave tu lalu halangan dia tak dapat lalu. Kat bahagian bawah dia dapat lalu. Okay, lalu terus dia akan spread out balik. Dia akan wavefront dia akan jadi macam sedia kala kembali. Dia berbeza dengan yang ini. Kalau kamu lalu dalam bahagian ruang yang sempit, dia akan jadi curve ni, curve ni. Tapi kalau yang ini dia hanya dekat bahagian sini tak dapat lalu, seterusnya dia akan menghasilkan wavefront yang sama balik dengan yang sebelumnya. Itu beza antara obstacle ini dan juga narrow slit. Okay, ruangan yang sempit teratas dan juga bawah. Okay. Baik, saya tunjukkan video je berkaitan dengan yang ini supaya kamu clear balik. Video je. Okay. At school, we have a little. Video yang dah lama juga tunjuk sebenarnya. We'll start with Terus reflection. kepada diffraction lah. Coming to a see that the wave converging on the. Wow, that's a lot of curvature on the size of the opening. Okay. So ada water wave. Seterusnya ada yang ini barrier ataupun slit. Okay, slit yang kita akan gunakan dua slit. Seterusnya bila kita letakkan vibrator ataupun penggegar dekat bahagian wave tersebut, water tersebut, dia akan menghasilkan wave tersebut akan melalui ruang di antara dua barrier ataupun dua slit ini. Okay, so kamu tengok pattern dia akan jadi macam mana. Okay, pattern Wow, ni that's a sini. lot of Masuk. curvature on the other side. Okay, ni When waves pass through an wave tersebut dekat bahagian dalam sini, wavefront dia akan jadi straight. Bila dia lalu saja dia akan jadi curve. opening in a barrier, it's called diffraction. The curving of the wave as it passes through. Waves curve more when the opening is small. Dah, I've itu saja untuk diffraction. Okey, setakat yang kita belajar untuk diffraction. Faham ataupun tidak sebelum kita masuk interference? Cikgu habiskan kelas sampai 10 kan? Boleh kita masuk sikit interference. Okey, cikgu nak tanya diffraction dulu. Diffraction okey ke? Faham ke tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Cikgu. Boleh tak susah sangat kan pemelawan ni. Okey. Baik, so kita teruskan lagi dengan interference of wave. Okey, interference of wave. Interference of wave ni adalah di mana wave tersebut dia akan bertembung, pertembungan di antara wave. Bila dia bertembung, apa akan berlaku? Fenomena untuk interference. Okay, pertembungan untuk wave akan menyebabkan interference akan berlaku. Contohnya, kalau kamu tengok ada dua itik angsa ni. Okay, angsa lah kot kan. Itik. Okay. Itik ini kedua-duanya berjalan ataupun menguatkan kaki ataupun memasukkan paruh dia ke bahagian dalam air, dia akan menyebabkan wave akan terhasil. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini ada wave front daripada itik yang ini dan juga wave front daripada itik yang ini. Okey, bila dia bergerak-gerak kaki dia, so akan menghasilkan wave. Wave daripada itik pertama, wave daripada itik kedua. So wave daripada itik pertama dan itik kedua ini dia akan bertembung. Okey? Bila dia bertembung, so itu namanya adalah interference of wave. Itu je, kan susah pun. Pertembungan antara gelombang akan menghasilkan fenomena interference of wave. Okay. So, dalam interference of wave, kita akan belajar berkaitan dengan satu prinsip. Nama prinsipnya adalah principle of superposition of wave. Apa benda lah superposition of wave. Okey, sekejap. Akan pergi kepada principle of superposition of wave. Okey, yang ini. Kalau ingat kalau dalam soalan tanya, what is the definition of principle of superposition of wave? Banyak of Okey, so ini maksud dia. Prinsip untuk superposition adalah when two wave overlap
apabila ada dua wave yang bertembung, overlap di antara satu sama lain, the resultant displacement, okay, displacement tersebut kita akan kaitkan dengan apa? Cikgu tanyakan dulu wave, kalau berkaitan dengan displacement, maksudnya keputusan untuk displacement tersebut, displacement kita akan kait dengan benda yang berkaitan dengan apa? Cikgu bagi clue lah sikit. Sama ada frekuensi, wavelength, lagi apa ni? Amplitude, period. Okay, ada yang sebut tadi apa ni? Amplitude kan? Kamu sebut. Siapa yang sebut tadi? Sofia so? Amplitude. Amplitude, okay. Sofia, kamu sebut Sofia ke betul kan? Okay, amplitude kamu sebut. Ya, betul. Okay, so apabila dua wave overlap, the resultant displacement ini kita boleh kait dengan amplitude. Okay, is the sum of individual displacement of the two wave. Okay, amplitude yang terhasil adalah hasil tambah untuk kedua-dua amplitude bagi wave tersebut, untuk dua wave. Okey, tak faham kan? Mesti dah faham benda lah cikgu cakap ni. Bila overlap, okey, untuk amplitude yang akan terhasil adalah hasil tambah daripada kedua-dua amplitude untuk wave yang overlap tersebut. Okey, kita tengok kepada contoh. Tengok contoh baru kamu faham prinsip superposition. Ini contoh dia. Inilah prinsip superposition tersebut Okey. Before position, okey, kamu tengok kat sini dia ada dua ombak. Satu kamu kena faham, benda tu kamu kena faham dalam wave dia mesti akan ada peak, ada through. Ni peak atas, peak ini through. Ada yang bahagian puncak, ada bahagian lambung. Okey, peak dengan through. Okey, kalau yang ini before superposition, atas. Apa nama ni? Nasman, tadi cikgu ajar kamu. Peak. Peak untuk P akan bertemu dengan ni adalah apa? Nasman? PQ. Peak juga. Ya, okey. Peak untuk bahagian puncak untuk P akan bertemu dengan peak untuk Q, puncak untuk Q. Kedua-duanya akan bertemu. Okay, ombak kedua-duanya akan bertemu. So dia akan ada peak, dia akan ada through. Peak dengan peak dia akan bertemu antara satu sama lain. So peak untuk P akan bertemu dengan peak untuk Q. So during superposition, okay, prinsip superposition menyatakan bahawa apabila kedua-dua ombak tersebut, wave tersebut dia overlap, amplitude tersebut kita akan tengok daripada hasil tambah kedua-dua ombak tersebut. So, P dengan Q bila dia overlap, maksudnya dia bertembung antara satu sama lain. Katakanlah P ni dia ada ketinggian amplitude dia A. Ni dalam gambar ni pun dah ada lah. Q amplitude dia ni A juga. A tu kita assume satu ketinggian lah. Ketinggian A. P pun ketinggian A, ketinggian yang sama, AA. Okay? Bila dia bertembung di antara satu sama lain, prinsip superposition menyatakan apa? Dia akan tambah kedua-duanya. So A tambah dengan A akan dapat apa? A campur dengan A. Dalam matematik kamu akan dapat apa? A campur A. 2A, 2 kali ganda A. Itulah maksud principle of superposition of wave. Di mana bila dia overlap, bila peak bertemu peak, peak tersebut ada satu amplitude, peak satu lagi ada satu amplitude bertembung. Ketika bertembung tersebut kita akan assume amplitude tersebut tambah di antara kedua-duanya. So dia akan jadi 2A. So bila kamu katakanlah nanti pada kelas ni kamu ambil satu baldi, kocakkan, buatkan dua wave dalam satu baldi tersebut. So dia akan bertembung di antara satu sama lain. So bila yang bahagian peak bertemu dengan bahagian peak, dia akan menyebabkan air tersebut melambung lagi ke atas. So itu adalah prinsip superposition. Okay? Peak bertemu peak, sum of antara kedua-duanya dia akan jadi 2A. Lagi double dia punya ombak yang akan terhasil. Okay? Bila dia dah bertembung, double ombak, lepas itu yang P dia akan bergerak ke kanan, yang Q akan bergerak ke kiri.
So bila dia bergerak balik, dia akan jadi amplitude yang sama balik. So ada before superposition, before overlap, semasa overlap, selepas overlap. Okay. So bila semasa overlap, dia akan sum off. Dia akan tambah kedua-dua amplitude. Bila selepas overlap, dia akan jadi amplitude yang sama kembali antara kedua-duanya. So inilah prinsip superposition of wave. Okay. Baik. Dan untuk prinsip superposition of wave ni, pertembungan di antara peak dengan peak, dia ada nama dia. Dan nama tersebut kita akan namakan sebagai constructive interference. Apa maksud constructive interference? Constructive tersebut bermaksud membina. Construct, bina kan, construct. Okay? Maksudnya bila pertembungan tersebut berlaku, dia akan membina. Ombak tersebut akan makin besar. A dengan A bertembung, dia akan makin besar, constructive. Okay? So interference pertembungan, dia akan menyebabkan pertembungan yang membina. Dia akan menghasilkan lebih besar lagi amplitude. Okay. Baik, seterusnya. Ini juga adalah constructive interference. Sekarang ni cikgu nak tanya, tadi peak bertemu peak. Yang ini cikgu nak tanya, ni bertemu dengan apa? Beritahu sikit. True, betul, true. Okay, good. True bertemu dengan true. Ombak ni dia ada atas, dia ada bawah. Jangan betul kan, ombak ada atas, ada bawah. Atas, bawah. Okay. So bawah tu kita namakan sebagai true, lambung. Puncak lambung. Okay, lambung dekat bahagian bawah. Lambung, bertemu lambung. Konsep untuk superposition menyatakan bila dia overlap, dia akan tambahkan kedua-duanya. So yang ini, sekarang ni cikgu nak tanya. Tadi amplitude dia positif. Ni amplitude dia negatif. Adakah nilai displacement tersebut dia berkurangan yang menyebabkan dia negatif? Apa beza? Tak, bagus. Tak. Apa beza positif dengan negatif? Direction. Arah. Bagus, direction arah. Peak arah dia ke atas. True arah dia ke bahagian bawah. So negatif dengan positif tu dia bukan bermaksud nilai, dia bermaksud arah sahaja, direction sahaja. Okay. So bila dekat bahagian bawah ni kita assume dia negatif, okay, ni pun negatif lah sebab arah dia ke bahagian bawah. So bila ni dan juga ini bertemu di antara satu sama lain, dia akan sum off, tambahkan kedua-duanya bila superposition berlaku ataupun overlap di antara kedua-duanya. Bila overlap dia akan sum, dia akan tambahkan, sumkan kedua-duanya. So dia akan jadi negatif 2. Ombak tersebut akan makin banyak turun ke bahagian bawah. Okay, tadi peak bertemu peak ke bahagian atas. Ini peak true bertemu true, dia akan ombak tersebut lagi ke bahagian bawah. Okay. Tetapi selepas daripada superposition, kedua-duanya akan jadi amplitude yang sama kembali. So, ini juga namanya adalah constructive. Cikgu bagi tahu balik tadi, cikgu nak ulang balik. Constructive tersebut adalah daripada kataan apa tadi bahasa Melayu? Membina. Membina, ya betul. So ini juga membina. Dia bina ombak tersebut ke bahagian bawah. Ni bina ke atas, ni bina ke bawah. So kedua-dua ini adalah constructive interference. Peak bertemu peak constructive, true bertemu true constructive. Okay. Baik, seterusnya. Interference boleh terbagi kepada dua, satu konstruktif yang membina, satu lagi destruktif. Okey. Lawan bina, lawannya adalah apa? Destroy. Apa dalam bahasa Melayu destroy, destruction? Hancurkan. Hancurkan, ya betul. Kita akan hancurkan wave tersebut. So destructive interference, dia akan menyebabkan wave tersebut akan hancur. Okay. Macam mana boleh wave tersebut hancur? Kita tengok kat bahagian bawah. Before superposition, yang P ni adalah apa? Respa? P. Puncak. Ni adalah apa? True. Puncak bertemu dengan lambung. Puncak bertemu dengan lambung. Atas bertemu dengan bahagian bawah. Sekarang ni cikgu nak tanya. Atas ini, sini pun dah label dah. Atas ni A. Bawah ni negative A. So kalau during superposition, principle of superposition menyatakan bila dia overlap, bermaksud
dia akan jadi apa? Keyword dia adalah apa? Bila dia overlap, dia akan sambung balik ayat cikgu. Tambah. Dia tambah sum. Dia akan sum off. Dia akan tambah kedua-duanya. So, ini atas ni A. Bawah ni negatif A. Tambahkan kedua-duanya. A tambah dengan negatif A. Dia akan jadi apa? A tolak dengan A. Dia akan jadi Kosong. kosong. Ya, Kosong. betul. Sebab itu namanya destruktif. Dia musnahkan, hancurkan. So, A tolak A, dia akan jadi kosong. Bermaksud ombak tersebut akan jadi landai sahaja. Okey, kalau peak bertemu peak akan jadi tinggi, true bertemu true akan jadi tinggi ke bahagian bawah. Tapi kalau peak bertemu dengan true, bila bertemu sahaja dia akan jadi landai sahaja. Okey, so ini adalah destructive interference. Tapi selepas after superposition dia akan kembali kepada amplitude yang asal. Okey, so amplitude bila bertemu kosong. Bila dah habis label bertemu tersebut, dia akan kembali kepada attitude yang asal. So, itu adalah contoh untuk interference. So, interference ada dua, konstruktif, destruktif. Dan kamu kena tahu prinsip, satu prinsip namanya adalah prinsip superposition. Okay? Mana dia menyatakan bahawa bila dia overlap di antara satu sama lain, dia akan menyebabkan amplitude tersebut akan sum off. Okey, dia akan tambah di antara satu sama lain. Okey, satu lagi yang cikgu lupa nak bagi tahu kepada kamu berkaitan dengan perkataan coherent source. Interference with coherent source. Okey, coherent source ni adalah apa? Interference with superposition of two or more wave from a coherent source of wave. Okey. So interference ni maksudnya adalah apa? Ini definition untuk interference Bagi satu. Cakap tadi interference ini pertembungan. Pertembungan untuk wave tersebut. Okay. Is the superposition. Okay. Ingat balik. Kalau superposition ni keyword dia adalah berkaitan dengan sum tadi tu. Bila dia overlap, dia akan tambahkan di antara amplitude tersebut. Okay. So superposition ni bila dia overlap apa akan berlaku? Sama ada dia akan jadi landai ataupun dia akan jadi bertambahlah. Okay. So superposition of two or more wave from a coherent source. Coherent source ni adalah apa? Source yang sumber yang sama. Kita boleh kata coherent ni adalah lebih kurang macam sama. Contohnya sumber yang sama. Contohnya macam ni. Ada dua itik. Itik ini dia kuat-kuatkan kaki dia. Kuat-kuatkan kaki dia. So itik yang pertama kuatkan kaki, yang itik kedua ni kuatkan kaki. Bila dia kuatkan kaki, so ini daripada itik yang pertama ini ada satu coherent source. Coherent source. Sumber coherent. Itik pertama. Itik kedua ni juga adalah coherent source untuk itik yang kedua. So, daripada perkataan coherence tersebut adalah di mana bila itik ni bergetar, dia akan mengeluarkan frekuensi. Frekuensi kedua-duanya adalah sama. So, itu merujuk kepada coherence sebenarnya. Maksudnya sumbernya adalah sama. Contohnya, ni 50 Hz dia keluarkan. Ni juga 50 Hz. Contoh, kalau dia vibrate, dia keluarkan frekuensi, so kedua-duanya frekuensinya adalah sama. So itulah maksud untuk coherent source. Okay? Coherent source adalah daripada sumber yang sama. Sumber coherent. So, daripada maksud untuk interference tadi, superposition of two or more wave from a coherent source, daripada source yang sama untuk wave tersebut. So dia punya frekuensinya adalah sama. Sebab tu dia tulis kat sini, frequency of both wave is the same. Okay. And the phase difference is constant. So phase difference ni adalah
constant, dia malah sahaja. Okay. Baik. Contoh tak? Kata tadi sampai pukul 10 je kan. Sekarang dah 10 minit. Okay, cikgu bagi satu contoh lah. Satu video, lepas tu kita stop. Next class ni kita akan sambung lagi berkaitan interference. Okay, ya. Video sama tadi lah. Okay. Video dah habis. School, we have, let's see what happens when the waves toward the beach. This is a second, and you know the cycle's a second. And we have 2 point sources. Okay. Ini adalah eksperimen ataupun fenomena bagi interference. Interference itu adalah apa? Pertembungan di antara dua coherent source untuk wave. Coherent source itu adalah apa? Yang inilah coherent source. Inilah coherent source. Ni. Ada dua vibrator, dia akan vibrate. Bila vibrator ni dia vibrate, apa akan terjadi kepada air ni? No respon? Ada wave. Wave akan terasa. Wave akan terasa. Ni juga wave akan terasa. Sorry lah, cikgu main contoh-contoh macam tu. Padahal wave ni tak boleh bertemu. Okay. So wave yang terhasil ini dia akan bertembung antara satu sama lain. Bila bertembung antara satu sama lain, dia akan terhasilnya fenomena apa? Respon? Interference. Interference. Okay. Pertembungan antara dua wave ni akan terjadinya interference. So coherent sources tu adalah apa? Yang ini dan juga vibrator ini dia vibrate dalam frekuensi yang sama, 50 Hz contohnya. Okay. Bila dia vibrate sama, maksudnya dia akan menghasilkan pattern of wave yang sama. Wavelength yang sama. Okay. So bila bertemu akan terhasilnya interference. So coherent sources tu yang inilah dua ni, coherent source. Source coherent, sumber coherent. Cikgu. Ya. And this is Jadinya dia coherences ni dia macam resonant ke? Coherent source tu macam resonant. Bila frekuensi yang sama bertembung, dia akan menyebabkan resonance berlaku. Okey, lebih kurang dia sebabkan oleh dalam interference kita belajar apabila bertembungnya di antara peak dengan peak, apa nama interference-nya? Tolong respon. Peak bertemu dengan peak. Konstruktif kan? Konstruktif kan? Okey, yang membina kan, yang akan menyebabkan amplitude dia akan lebih lagi. Okey. So dalam resonance, kalau dalam resonance yang kamu belajar sebelum ni, frekuensi yang sama bila bertemu di antara satu sama lain dia akan menghasilkan apa? Respon? Amplitude. Ya, bagus. So dia lebih kurang sama. Ya, bagus. Okey maksudnya untuk resonance kamu boleh kaitkan juga dengan berkaitan dengan interference. Tapi untuk interference ni wave yang bertembung kan. Kalau sama juga, kalau resonance tu juga wave juga yang bertembung kan. Tu wave juga. Okay. So interference pertembungan antara wave, resonance frekuensi yang sama. Dia nak highlightkan tentang frekuensi yang sama. Okay. Resonance tu coherent source. Okay. Dia bersangkut berkait rapat di antara satu sama lain. Okay. Terima kasih kerana ingatkan berkaitan dengan resonance. Bagus. This is what we get. Can you see the interference pattern forming? Okay. So interference akan berlaku. So daripada interference ni akan berlaku apa? Konstruktif dengan destruktif. Nanti kita akan belajar lebih lanjut berkaitan dengan itu. Crests from one match up with crests from the other. Troughs from one match up with troughs from the other. Where the crests and the troughs overlap. Okay, yang ini dia bagi tahu crest dengan trough. Okay, crest tu adalah peak lah yang cikgu cakap tadi. Crest ataupun peak dia adalah sama saja. We get cancellations. These are called nodal lines. Where the crests meet up with crests and the trough meet up with troughs, we have maximum lines.
we're going to mark the center of each source. Okey, ni tak nampak sangat lah. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lah. Okey. So untuk yang tu kita stop dulu sampai sini sahaja. Okey, nanti kita akan sambung lagi. So setakat yang kita belajar berkaitan dengan interference ni okey ke? Destruktif dan konstruktif, faham ataupun tidak? Okey ke? Faham cikgu. Okey cikgu. Boleh okey ya. Okay, so untuk eksperimen berkaitan dengan sound, water wave dan juga sound, light wave berkaitan dengan interference, nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut pada kelas yang seterusnya nanti. Okay? Baik, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Saya minta maaf sangat, cikgu terpaksa tangguh waktu malam ni. Okay? Nanti bila dah kelas live nanti maksudnya kita kena datang sekolah, tapi kamu tak datang sekolah pun Form 5 je yang datang sekolah kan. Tak apalah, kita jumpa tahun depan aku. Kelas online je lah. Okey, baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurat. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Stay safe. Assalamualaikum. Baik cikgu. Good night cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu.